Surah Ar-Rum Allah gambarkan, fanzur ila athar rahmatillah, lihatlah kepada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang perkataan athar ini diistiarahkan membawa makna kepada satu kelebihan, merujuk kepada satu kemuliaan. Kerana asar ni adalah benda yang ditinggalkan, biasanya merujuk kepada benda yang baik lah. Masya Allah, ada masjid dekat rumah kita. Siapa bina masjid tu? Datuk kita. Ini dipanggil asar. Benda yang baik disebut sebagai asar. Kesan-kesan ini adalah bukti pengabdian diri mereka kepada Allah Taala satu masa dahulu. Sebab perkataan yang asar ni juga digunakan dalam arti kata melebihkan orang lain lebih daripada diri kita. Kita tak berkira-kira. Itu dalam surah Al-Hasyr Allah gambarkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat di kalangan Ansar ni telah pun mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin walaupun mereka ada keperluan pada satu benda itu. Jadi inilah yang disebut sebagai asar. Asar ni maknanya benda yang tinggal, melibatkan ilmu ke, jariah ke, amalan ke, biasanya merujuk pada benda yang baik lah. Macam juga sebelum ni telah kita belajar di perkataan aqibah, wal aqibatu lit taqwa. Aqibah ni biasanya merujuk kepada kebaikan, tapi orang Melayu disebut aqibah merujuk kepada benda yang buruk. Jadi asar ni merujuk kepada benda yang ditinggalkan oleh seseorang sebelum ni, yang menunjukkan kepada kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ada bukti tak? Kalau dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum ni kepada nabi-nabi tidak ada, ada tak apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang lain untuk menunjukkan kebenaran menyembah patung berhala ni? Mana bukti? Yang peliknya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kalau baca dalam Bible pun masih banyak lagi ayat yang menunjukkan kepada pengharaman mengambil selain daripada Allah SWT sebagai Tuhan. Itu je dalam Torah dan Taurat. Larangan itu jelas beberapa ayat. Cuma adalah pertindanan kerana ternyata yang bertindan itu, yang berlawanan dengannya, merupakan bukti ia telah dipinda berkali-kali sampai berlaku banyak contradiction dalamnya. Jadi ini maksud ilmu, ataupun satu kesan, ataupun satu bukti, ataupun apa-apalah yang boleh kita anggap sebagai proof bahawasanya kebenaran untuk kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kata-kata Ibn Qutaibah, kata-kata Al-Farra, kata-kata Abu Ubaidah, kata-kata Az-Zajjaj, dan semuanya bersumber daripada Ibn Mas'ud, daripada Ayub As-Sakhtiyani, dan begitu juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya Zadul Masir. Ikhwati billah, jadi dalam ayat yang digambarkan di sini satu cabaran kepada Allah SWT. Bukti kan? Kalau ada bukti yang tertentu yang bertulis, benda yang recorded bahawa pernah ada kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah SWT. Itu sebab ada setengah para qurra yang bacanya dengan aw atharatin min ilmi. Aw atharatin, bukan atharatin, ada mat di situ. Ada yang baca tanpa mat, atharatin. Datangkanlah ilmu. Kalau kata asarah ini, Ibn Katsir juga merujuk pada ilmu. Buktikan satu ilmu ke, pengalaman ke, catatan ke. Ini juga merupakan satu kiraan yang masyhurah, seperti yang dinyatakan oleh Mujahid. Ada tak sebagai ilmu yang diwarisi daripada nenek moyang kamu yang mengatakan dan bukti itu tidak kontradik satu sama lain, menunjukkan kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah SWT? Tak ada, tuan-tuan. Mereka hanya mengatakan ini anggapan, ini ajaran. Bahkan yang kita pelajari bahawa yang memulakan tradisi menyembah patung berhala ni adalah seorang di kalangan Arab yang datang daripada Bani Khuza'ah. Yang datang daripada Bani Khuza'ah ini, yang telah mengajar, bila dia pergi ke Syam, dia melihat golongan kafir menyembah patung berhala, dia bawa di patung tersebut, dan orang Arab pun telah menyembahnya. Padahal sebelum itu mereka tidak pernah menyembah patung berhala. Ini Amr bin Luhai yang memulakan penyembahan patung berhala. Padahal sebelum itu merupakan syariat Nabi Ibrahim, Hanafiyatus Samha. Para pendengar yang mati dan dikasihi sekalian, kemudian waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah gambarkan di sini. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang menyembah patung sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, bahkan mereka lalai daripada mendengar doa itu. Tak adalah orang yang lebih sesat melebihi golongan yang menyembah patung selain Allah SWT, yang minta daripadanya sesuatu yang tidak dapat dikabulkan oleh benda tersebut sampai hari kiamat. Dulu kita dah belajar pada hujung surah Al-Hajj, wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastamkidhuhu min.
la yastanqidhuhu min. Kalaulah datang lalat untuk berak pada patung berhala ni pun, patung tu takkan dapat menepis. Datang anjing untuk kencing pada nyamuk, seperti kisah yang pernah kita pelajari Amr bin Jamun, maka dia tidak akan buat apa-apa. Sampailah akhirnya patung itu dicampakkan ke dalam tempat sampah sarap, diikat pula dengan anjing mati, maka dia tidak boleh buat apa-apa. Ini akal yang sihat mengatakan bagaimana boleh buat apa-apa, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Zaman dahulu, setengah daripada golongan kafir meletakkan buah yang elok pada tokong kuil ni. Tapi lama-kelamaan lihat buah yang elok ni dicuri budak, letak pula buah plastik. Soalan Tuhan tu boleh main-mainkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Logik akal pun mengatakan bagaimana Tuhan boleh dibuat dengan rupa yang bodoh, dengan perut yang buncit, dengan tangan yang banyak, dengan rupa yang tak semenggah. Kemudian dipengaruhi pula oleh adat taklid sesuatu tempat bangsa itu. Adakah Tuhan untuk bangsa tersebut saja? Ini dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dia tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak mukul, sebab dia merupakan satu benda mati. Wa idza khusyana kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, tentulah sembahan mereka akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka itu. Ini dapat kita perhatikan dalam surah yang lain. Sebagai contohnya surah Maryam, bila Allah jelaskan ayat ke-81-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Dan mereka menjadikan selain Allah SWT ilah-ilah, tempat sembahan agar menjadi penolong bagi mereka. Sekali-kali tidak. Mereka yang sembah selain Allah tidak akan dapat mengingkari penyembahan mereka dan akan menjadi musuh bagi mereka di akhirat kelak. Jadi sembahan yang akan mengkhianati mereka pada saat-saat mereka sangat memerlukan pertolongan. Mereka tidak akan mampu buat apa-apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah ni kekasih Allah, berkata sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama takhaztum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah SWT adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian hari kiamat nanti sebahagian kamu akan ingkar pada yang lain, menolak yang lain, melaknat sebahagian yang lain, dan tempat kembalimu sekalian adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu penolong. Ini adalah gambaran mereka yang menyembah patung-patung yang disangkakan boleh memberi syafaat, beri kebaikan kepada mereka. Tidak akan sama sekali di akhirat kelak. Bahkan di dunia pun tidak dapat beri pertolongan apa-apa. InsyaAllah kita akan lanjutkan perbincangan musi perkara ini yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.